أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Allah nak tengok sejauh mana amalan yang kita nak kumpul dan amalan itu kita nak bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam syurga Firdaus sebagaimana Allah himpun kita di dunia ini dalam taman syurga dunia, yaitu majlis ilmu. Mana-mana orang yang rajin duduk di dalam majlis ilmu di dunia, orang yang rajin duduk dalam taman syurga di dunia, insya-Allah Allah akan izin kakinya berpijak di taman-taman syurga di akhirat. Baik, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala rajul ya Rasulullah أي الصدقات أعظم أجرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت شخيخ تخشى الفقر وتأمل العناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كالفلان. Hadis muttafaqun alaih. Sepakat ulama hadis mengatakan hadis ini hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki ini sampai saja depan Rasulullah. Laki-laki ini tanya satu soalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Hurairah. Tuan-tuan, satu lagi, Abu Hurairah antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan semua kita tahu yang tu.
Pasal apa jadi macam tu? Mana Nabi pergi, dia semua pergi. Nabi duduk di mana, dia ada di situ. Yang kata Abu Hurairah, dia sentiasa mencatat. Nabi makan apa, dia catat. Nabi buat apa, dia catat. Sehingga diam Nabi pun dicatat. Menjadi satu hadis. Tu jadi hadis. Diam Nabi pun dicatat. Ni tak hairanlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia banyak riwayat ni pasal dia mengaji sungguh dengan Nabi. Untuk masa nak ni Abu Hurairah ni, cerita sikit tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita pergi Masjid Nabawi kan, haji-haji saya yakin haji-haji dalam surau An-Nur ni pernah pergi umrah tak tahu berapa kali, pernah pergi haji dah. Masjid Nabawi Kubah Hijau, betul kan? Di bawah tu tempat yang kita berebut apa dia? Raudhah. Betul kan? Kita semayang di Raudhah tu, berebut. Lepas kita semayang, polis dia tak pergi duduk lama. Haji, dia suruh kita keluar. Betul kan? Kita keluar, sebelah ni dia ada mimbar. Kita keluar ke pintu sama ke pintu lain-lain? Pintu lain. Masuk ke pintu lain, keluar ke pintu lain. Pintu yang nak keluar, kita nak keluar, jalan nak pergi perkuburan Baqi'. Betul tak tuan-tuan? Cuba bayang balik kalau siapa pernah pergi Masjid Nabawi lah. Kita keluar saja daripada Raudhah, nak keluar daripada Raudhah tu, nak keluar ke pintu tu, di situ depan tu sikit tempat Ahlus Sufah. Ni lah yang Abu Hurairah duduk. Tuan-tuan, jangan lepas peluang. Selain daripada kita solat di Raudhah itu kan, keluar dari situ kita solat lagi sekali di tempat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berebut di situ, tapi yang kita berebut ni tempat Raudhah ni jarang orang berebut di situ, tapi penuh situ pun. 2 rakaat. Ya Allah, alimkanlah aku dan ahli keluargaku seperti mana engkau alimkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak orang lepas peluang lah di situ pasal berebut Raudhah je kan. Keluar tu keluar kira nak bye-bye Rasulullah je lah. Sayang satu lagi terlupa yang tu. Baik, ni kita balik pada hadis tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki. Seorang lelaki ni tanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang paling besar pahala, yang paling nilai tinggi, yang ada spesial? Dia tanya macam tu. Pasal dia sedekah dah, tapi dia tanya lagi, ya Rasulullah, sedekah yang macam mana, infak yang macam mana yang paling besar pahala? Kena tuan-tuan, tak sama ni kita datang surau tadi, haji boh RM1 dalam tabung, haji ni boh RM1, pahala sama? Belum tentu. Sama juga macam kita solat tadi, sama-sama imam 3 rakaat, makmum 3 rakaat, makmum 1, makmum 2, 3 rakaat, semua kita pahala sama tak? Belum tentu. Sama tak sama, dia ada lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, balik pada hadis tadi. Ceritanya ni kait dengan semayang pula lambat dah. Kawan ni dia tanya, ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang paling afdal? Kena hari-hari aku dah sedekah, tapi sedekah yang macam mana yang paling spesial, yang paling spesial lagi di sisi Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, yang pertama, anta sadaqah anta sadaqah wa anta sahikhun syahikhun. Yang pertama, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling nilai tinggi, masuk duit dalam tabung tu. Sedekah pada waktu mana? Sahihun syahikhun. Yang pertama, waktu kamu sihat, kamu sedekah. Waktu ni tuan-tuan, kita duk boleh main surau lagi ni, boleh duk kena roti canai lagi ni, waktu ni kita kena sedekah. Kenapa jadi macam tu? Kerana ramainya manusia waktu dia tersepit, waktu dia susah, waya duduk di sini, duduk terlantar di hospital, baru teringat nak semayang, sakit, demam seminggu, baru teringat nak semayang, baru teringat nak buat kebajikan. Manusia selalu macam tu. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang waktu kamu duduk sihat, duduk boleh makan nasi gini. Sedekah inilah yang paling afdal. Nabi SAW kata. Tuan-tuan, manusia selalu dia sakit baru dia teringat kat Tuhan. Macam kita sendirilah, tak payah cerita orang lain. Kita sendiri ni kalau demam seminggu,
Ya Allah, aku nak semayang tak berhenti, nak tinggal seokok, takut nak mati. Pasal teringat nak buat kebaikan. Manusia jadi macam tu. Yang kedua, Nabi SAW kata, sedekah yang paling afdal itu, sedekah yang paling nilai tinggi itu, an takhshal faqra wa ta'mulul ina. Kamu sedekahlah apabila kamu rasa kamu miskin, sedangkan kamu mengharapkan rezeki Allah, mengharapkan kekayaan. Makin kamu miskin, makin itulah kamu kena sedekah. Makin kamu tak cukup gaji sebulan ni, nak terpaksa kena berhutang ke orang, tuan-tuan, makin tu waktu tu kamu kena sedekah. Beza dengan kita, dengan Nabi sebut, Nabi kata makin miskin makin kena sedekah. Kita makin miskin makin duk tak ada tangan minta sedekah. Beza dah itu. Makin miskin makin duk minta sedekah dengan orang. Sedekahlah sekiranya kamu rasa kamu miskin, kamu mengharapkan kekayaan. Makin kamu rasa susah, makin tu kena sedekah. Yang ketiga, Nabi SAW kata, sedekahlah benda yang kamu sayang. Itu sedekah yang paling afdal. Tuan-tuan ingat, sedekah yang paling kita sayang itulah sedekah yang paling afdal. Kita baliklah rumah kita, tengok apa benda yang kita sayang. Jangan sedekah bini sudah ni. Balik pergi tengok ni, bini aku paling aku sayang, sedekah dia jam dia tu. Ni tu imam ni, Ustaz Zaidi ni punya hal. Jangan salah saya pula. Abu Talhah, tuan pernah dengar nama ni selalu kan? Abu Talhah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, tidak dikira beriman dengan sempurna di kalangan kamu sekiranya kamu tidak infak fi sabilillah, benda yang kamu paling sayang. Bukan tak beriman, tapi tidak sempurna. Nabi kata macam tu je. Abu Talhah ni, sahabat Nabi Abu Talhah ni, tuan-tuan, kalau kita pergi Madinah sekali lagi, Abu Talhah dia ada kebun kurma. Dia balik rumah dia dalam keadaan berjalan, apa yang aku sayang ni, benda yang aku sayang. Dia balik pergi di rumah dia, dia tengok kebun kurma dia. Rumah dia ada dalam kebun kurma. Kebun kurma dia setahun 2 kali berbuah. Orang lain semua sekali-sekali je. Dia tengok kebun kurma ni lah yang paling aku sayang sekali. Buah dia cantik. Dan Nabi selalu duduk pergi kebun kurma dia. Selalu dulu ada parit, ada sungai sikit. Ni kubah hijau Madinah tu, depan tu tuan-tuan tengok lapang. Dulu situ kebun kurma Abu Talhah. Dia balik rumah dia, Abu Talhah ni ada rumah dia. Dia kata kat bini dia, dia kata, sayang, agaknya dia panggil macam tu lah kat bini dia. Dia kata, jom kita keluar daripada rumah kita ni. Abu Talhah ambil anak dia, ambil bini dia, dia sedekah, dia infak dengan kebun kurma dia paling sayang, dengan rumah-rumah yang ada dalam kebun kurma tu sekali. Macam kita hari ni lah, ada kebun kita, rumah dalam kebun kita, tanah kita. Abu Talhah dia infak semua, dia terus pergi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah infak fi sabilillah, benda yang aku sayang. Nabi SAW jawab apa, tuan-tuan? Wahai Abu Talhah, engkau bersama aku di dalam syurga besok bergandengan. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak cerita apa ni? Itulah bekalan kita, itulah harta kita, tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan semua dalam surau ni, muslimin muslimat ni, semua kita masing-masing ada simpanan duit dalam bank. Betul kan? Tak banyak pun, RM50, RM10 paling kurang pun ada. Duit dalam bank, tuan-tuan. Duit siapa? Duit saya, Ustaz. Nama saya tu, duit saya. Tu rumah yang hebat tu, rumah siapa? Rumah saya. Kereta yang besar tu, kereta siapa? Kereta saya. Hak saya lah, Ustaz. Tuan-tuan, belum hak kita. Itu bukan hak kita, tuan-tuan. Mati kejap lagi, jadi hak siapa?
Bukan hak kita. Hak kita tu hak kita masuk dalam tabung tadi tu RM1. Kalau rumah tu hak kita, duit dalam bank tu hak kita. Masuk dalam kubur kejap lagi, bawalah rumah tu, duit tu, bawa kereta tu masuk dalam hak kita kan. Mana boleh orang ambil hak kita? Dak diberi tumpang letak nama saja, bukan hak kita lagi. Tolong tak nama saja. Mati je sekelip mata, mati kita kejap lagi tuan-tuan, jadi hak orang lain, bukan hak kita. Hak kita mana? Hak bos RM1 dalam tabung tadi sampai mati, sampai akhirat nanti hak kita bawa. Tu baru dia nama hak kita. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun. Ni bab sedekah yang kita nak cerita ni, tu hak kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Tuan balik cek ke rumah, kalau tak puas hati balik cek ke rumah surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum ay min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalil qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Tu tadi hadis, yang ni ayat Al-Quran pula. Allah Subhanahu wa taala kata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kamu ambillah rezeki yang aku bagi kepada kamu ni, ambil sikit. Allah minta sikit. Duit dalam bank ada 1000, ambil RM10 masuk dalam bank. Duit ada berapa lagi? Allah tak minta banyak kepada kita tuan-tuan. Duit ada dalam bank ada RM50, ambil RM5 ataupun ambil RM1. Berapalah RM1 bagi kita tuan-tuan, masukkan dalam mana-mana tabung masjid, ataupun nampak Pak Haji kena roti canai, tolong bayar, infak, sedekah. Allah kata, ambillah harta yang aku bagi sikit kat kamu ni, aku tak minta banyak, bagi juga, sedekah juga, infak juga sikit, walaupun sikit sedekah juga. Tak ada duit ustaz, ada RM10 dalam bank, tak masuk lagi duit gaji, ambil 50 sen. Ikhlas sedekah, bukan tunggu kaya. Sedekah bukan tunggu duit banyak. Masuk juga kerana kita nak buat hak kita, bekalan kita tu masuk dalam tabung juga. Kenapa Allah sebut begitu? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Manusia saat dia nak mati, dekat nak mati ni, kita dekat nak mati ni, adik beradik mai kiri kanan duduk tepi kita, sakit nak mati, adik beradik mai. Adik beradik kita tak nampak apa yang kita nampak. Orang nak mati dia nampak malaikat maut datang. Malaikat maut nak datang nak ambil nyawa ni, dia dah nampak. Orang yang nak mati ni, adik beradik kita duduk talqin je lah, la ilaha illallah, ayah sebut ayah, ayah sebut ayah, pakcik sebut pakcik. Kita duduk kalang kabut nu, pasal duduk nampak malaikat maut nu. Ketika itu Allah kata, apabila manusia ni dekat nak mati, dia nampak malaikat maut datang, fayaqulu rabbi, wahai Tuhanku. Dia minta kepada Tuhan, duduk cakap. Orang nak mati, kita duduk sebelah, duduk ziarah orang sakit, kita bukan dengar apa pun. Dia duduk kalut, dalam duduk kalut dengan sakaratul maut tu tuan-tuan. Orang nak mati ni Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 ni, dia bercakap, dia minta kepada Allah, fayaqulu rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani ila ajalil qarib, minta tangguh sat, jangan ambil lagi nyawa aku. Lu nampak dah malaikat maut nak datang, minta tangguh tu, nak mati, jangan mati lagi. Laula akhartani, minta sak je, minta sak je. Nak buat apa tu? Minta tangguh daripada nak mati tu. Nak tengok siapa menang. Bukan nak tengok siapa menang, bukan nak tengok siapa kalah. Minta tangguh tu nak pergi mana? Nak pergi perang dengan Israel kan? Tak. Minta tangguh tu nak sembahyang tahajud tak berhenti, nak baca Quran tak berhenti kan? Tak. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak ambil duit dalam almari aku tu, dalam bank tu, aku nak cucuk sekejap, nak pergi bagi ke orang, nak sedekah. Minta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mati, bukan nak buat lain.
nak minta, nak sedekah, nak sedekah ya tuan-tuan. Kenapa jadi macam tu? Kena dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pahala sedekah dia ketika itu. Sehinggalah di hari akhirat tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi sebut apa dia? Mana-mana manusia di atas dunia ni dia sedekah sebelah biji kurma. Buah kurma sebiji itu bukan sedekah sebiji, sebelah aja. Sebelah dia sedekah, sebelah makan dekat dia. Akhirat nanti Allah bela Allah membiak seumpama kita ambil kambing sekor, daripada sekor dia beranak jadi satu lembah. Pahala sebelah kurma itu dia membiak sehinggalah Nabi kata sebesar bukit Uhud. Dia bukan sebelah tu saja, dia membiak. Tu pahala sedekah. Itulah bekalan kita, itulah hak kita tuan-tuan. Saya mengajar di satu tempat di kawasan Shah Alam ni lah, di kawasan orang kaya-kaya ni. Saya mengajar di satu tempat tu saya mengajar 2018, lama dah lah. Kaya masuk rumah dia tuan-tuan, pijak kapet, cari buku lali tak jumpa. Kapet rumah dia kan, masuk pergi mengajar kat rumah lah, family. Satu hari saya tanya dia, Datuk Seri, dia Datuk lah, Datuk Seri, rumah ni siapa elok kereta nak ambil jenis mana? Kereta berbelah-belah biji. Saya nak pergi mengajar, sebelum nak naik rumah saya tengok kereta, tengok jadi lah. Kaya rumah tak tahu macam mana lah. Satu hari saya tanya dia, Haji Datuk Seri, saya kata ni rumah ni elok semua, hak siapa ni? Saya kata. Dia tak mau jawab. Ustaz ni nak perkena aku pula ke lagu mana ni? Pasal kita duk bergurau dengan dia boleh macam-macam. Datuk Seri, rumah ni hak siapa? Kawan dia tolong jawab. Rumah ni hak Datuk Seri lah Ustaz. Hak siapa lagi? Hak dia lah. Okey. Tuan-tuan faham tak saya cakap Kedah ni? Takut pekat sangat, tak faham saya cakap KL tak tahu. Faham tak? Saya kata Datuk Seri, rumah ni hak siapa? Kawan dia jawab, hak Datuk Seri, rumah ni hak siapa lagi Ustaz? Saya kata baik. Kalau Datuk Seri ni mati, rumah ni hak siapa? Ustaz, janganlah duk minta doa. Bukan nak minta doa hang mati. Kalau hang mati, takut nak mati tu. Pasal kita kata kalau Datuk Seri mati, kalau pun dia takut dah. Belum betul-betul mati lagi. Dia takut dah kalau. Saya kata, rumah ni hak siapa? Dia kata jangan nak sebut pasal mati, pasal lain tak apa. Saya kata kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa mati semua. Fi burujim musayyadah, lari daripada mati masuk dalam peti besi pun tak boleh, mati juga. Lari tak boleh daripada mati, kena mati. Okeylah Ustaz, kalau macam tu rumah ni saya letak rumah ni bagi kat Mai Darling rumah bini dia orang kaya, dia cakap orang putih sajalah, bukan macam kita. Dia kata kepada isteri dia lah, kepada Datin Seri dia rumah ni. Kalau dia mati, rumah ni dah tanda siap-siap pergi ke Datin Seri ni. Kalau Datin Seri ni mati pula, rumah ni hak siapa pula? Jadi hak siapa pula? Hak anak-anak Ustaz. Kalau anak-anak ni mati jadi hak siapa pula? Jadi hak cucu Ustaz. Ada kalau cucu ni mati jadi hak siapa? Jadi hak cicit lah Ustaz. Kalau cicit mati ni hak pergi hak siapa? Pada cut naik atas ni. Dan sebenarnya rumah ni hak siapa ni? Kejap hak koni, kejap hak koni, kejap hak koni, kejap hak koni ni. Dan sebenar sebetul-betulnya rumah ni hak siapa ni? Tuan-tuan, duit dalam bank tu sebenar-benarnya hak siapa? Selagi mana kita tidak infak fi sabilillah, bukan hak kita. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Hak kita ni, hak kita duk buat ni, hak duk dalam masjid, hak duk infak ni, nak cerita pasal infak. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan pernah dengar dah hadis yang macam-macam tentang sedekah ni. Kalau orang yang tabligh, saya daripada tabligh juga, dia ada fadilat sedekah. Dalam fadilat amal tu tak tahu berapa banyak bab sedekah. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik pada hadis Abu Hurairah tadi, pergi jauh ras simpang kita ni. Kemudian Nabi kata, "Wala tulhil hatta iza balatil halqum."
Qulta li fulani kaza wa li fulani kaza wa qad qali fulani. Jangan sampai nyawa kamu disampai di batang halqum barulah nak panggil duit, nak bagi duit. Ni tahfiz ni pada situ Allah tak mau lagi dah sedekah kita. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah dengar tak satu ayat Al-Quran, Ustaz, saya sedekah dah, tapi makin sedekah makin miskin. Betul kan? Ayat Al-Quran kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Umpama, aku buat umpama orang yang bersedekah, orang yang infak, orang yang masuk duit dalam tabung masjid surau ni, kama salih habbatin ambatat sab'an sanabil, adalah seperti dia ambil satu benih, dia tanam satu benih, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, daripada sebiji benih padi itu dia tanam, dia tumbuh mai satu tangkai. Dalam satu tangkai itu ada tak tahu berapa puluh ratus biji pula. Begitulah orang yang sedekah. Makin kamu sedekah, makin Allah bagi 700 ringgit masuk dalam poket. RM100 700 Allah bagi masuk dalam poket. Tuan-tuan tengok ada ke tak ada dalam poket? Cuba bubuh. Ni ayat Al-Quran kata bagi sampai 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bahkan keluar bertangkai-tangkai, bahkan RM1 daripada kamu sedekah tu membiak sampai RM700, bahkan lebih daripada RM700. Tuan-tuan, kita sedekah ada duit duk mari RM700. Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau ada gitu, bos RM700. Bos RM700. Mai semayang gaji dah, nak pergi bos duit dalam tabung je. Tak mai semayang, akan nak bos yang tu je. Pasal Allah tahu, tuan-tuan. Tapi Allah janji kamu sedekah, aku bagi RM700 balik. Kita dok bos tak balik pun RM700. Kalau Allah balas macam tu, tuan-tuan, Allah buat kita, dia tahu kelemahan kita ni macam mana. Jepun dia buat kereta Toyota tu, dia tahu Toyota tu kelemahan dia sampai mana. Berapa tahun boleh tahan. Jepun dia buat kereta Toyota tu, dia tahu. Allah buat kita, Allah tahu kelemahan kita macam mana. Kalau kita bos RM700, bos RM700, kita kaya, tuan-tuan. Kita nak duduk kat dalam surau ni? Tak. Kita duduk kat Bali, kat Hatnyai, kita pergi Jepun, pergi Korea, makan Maggi kat sana. Pasal kaya. Pasal kaya. Allah tahu kalau hang kaya ni, hang sekurang-kurangnya hang pakai Ferrari, jom pergi lepak kedai mamak, hang nak tunjuk Ferrari hang. Bukan hang nak makan roti canai sangat. Allah tahu kelemahan kita. Oleh kerana Allah sayang, Allah tukar dengan benda lain. Allah tukar daripada kekayaan bagi kita sehat. Kamu sedekah RM1 tadi, Allah ganti dengan sehat. Allah ganti dengan keselamatan kepada kita. Tuan-tuan, ada manusia duit berbilion dalam bank, tapi doktor kata, Haji tak boleh tarik. No, air kosong, air suap je, air kosong punya kan, air suap je. Duit berbilion dalam bank, air suap. Haji kambing bakar tak boleh makan. Kambing bakar kena makan raya ikan rebus jugalah. Duit berbilion dalam bank. Tuan-tuan, Allah tarik manusia dalam bentuk macam tu. Kita yang sedekah RM1 ni, tuan-tuan, Allah bagi kepada kita lalu makan, tolak kayu dengan batu je, lain tu semua kita tabuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah kita infak RM1, Allah tak bagi kita kaya. Kita infak RM1, Allah bagi kita sakit juga. Kita infak RM1, Allah bagi kita pada keselamatan tak ada juga. Tuan-tuan yang dimuliakan, kita nak balik raya ni, nak balik mengundi lepas dah. Ni bukan cerita bab mengundi. Balik mengundi baru ni,
Balik mengundi nak pergi Kedah no, nak balik nak Pangkah. Balik mengundi tuan-tuan, lori bertentangan dengan kita duduk tengah bawa kereta ni. Kita sempat mengelak dia masuk laluan kita, kita sempat mengelak kereta kita, pum kena kereta belakang. Oh, nasib baik aku sempat mengelak, kalau tidak aku habis kereta aku. Bukan nasib baik hang sempat mengelak, RM1 yang kamu sedekah tu kadang Allah ganti dalam bentuk-bentuk macam tu. Tapi manusia duk kata dia pandai situ. Tuan-tuan, kadang-kadang keselamatan ni pun tak ada, mati juga susah pun susah, mati kesihatan sakit tak berhenti. Allah balas juga walaupun kita sedekah. Allah tak mungkiri janji, Allah balas di akhirat nanti. Satu manusia di hari akhirat nanti, Allah soal manusia semua seorang-seorang, one by one di akhirat nanti. Allah panggil kita, Allah duduk, Allah kata duduk, fulan si fulan, mai duduk sini, aku nak tanya kamu. Dulu kamu sedekah RM1 di surau An-Nur, bukan? Ya, bukan kata RM1. Tiap-tiap kali waktu duk mai duk miskin tu jugalah. Allah tanya dia, betulkah kamu boh? Betul. Allah kata, hari ini aku nak balas balik RM1 yang kamu bubuh dalam tabung masjid tu, hari ini aku nak balas balik. Mana dia? Allah tunjuk kepada dia, bentang kepada dia pahala RM1 tu. Dia tengok terbeliak biji mata. Apabila dia tengok begitu, dia sebut, terkeluar daripada mulut dia, ya Allah, ya Tuhanku, kalau tahulah begini, tiap-tiap kali aku sedekah di dunia dulu, jangan engkau balas di dunia, biarlah balas di akhirat. Kerana akhirat dia sudah nampak nilai dia tinggi. Pendek kata tuan-tuan, Allah balas juga. Manusia dia jadi macam tu. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita. Itulah bekalan kita tuan-tuan. Kita nak semayang sunat sampai tak bangun, kita tak mampu, buat bekalan dalam bentuk infak. Habis itu hadis tadi, hadis yang kedua, mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita. Pada hadis satu tadi ni, tumpang kita duduk sihat ni, apalah RM1 bagi kita istiqamah, selalu. Jangan sedekah RM1 sungguh lah, nanti nanya lah. Kan, kita bagi contoh RM1 je, nanti pakai ambil RM1 sungguh, jadi jujur sangat orang salam ni, dia jujur kan. Janganlah buat macam tu lah. Dekat mana tuan-tuan yang kita mampu. Kita nak ambil macam Abu Hurairah, Abu Talhah tadi, kita tak mampu, betul kan? Tak mampu. Haji, rumah ada tak? Bagi kat saya, tak mampu nak bagi. Mana boleh, aku nak tidur kat mana kan? Ulama kata, ingat tuan-tuan, la yudraku kulluh wa la yudraku kulluh. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jangan, kalau kita tak boleh buat macam sahabat buat ni, jangan kita tak buat semua, buat juga takat mana yang kita mampu. Habis di dalam hadis yang lain, an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi, qala Jabir, kan, kata Jabir, rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana, qala fil jannah, qala nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah, fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila. Hadis sahih muttafaqun alaih. Tuan-tuan selalu juga dengar hadis ni. Jabir, seorang sahabat Nabi, nama besar juga ni, Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, satu hari kami tengah duduk siap-siap buat kelengkapan nak perang Uhud. Tu bukit Uhud tu, kami duduk setengah standby. Ada yang duduk pakai baju besi, ada yang duduk ready pedang, nak panah, tombak, macam-macam ni. Kami duduk tengah-tengah ready nak turun pergi perang Uhud ni. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki ni, dia tanya, ara'aita iza qutiltu fa aina ana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kejap lagi saya akan turun perang ya Rasulullah, perang Uhud. Kalau saya mati kejap lagi dalam perang, saya di mana ya Rasulullah? Dia tanya macam tu, saya di mana ya Rasulullah kalau saya mati kejap lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, kamu serta aku di dalam syurga.
Ketika itu dia duduk tengah makan buah kurma, tak sedar tercampak buah kurma, dia turun pergi perang, mati dah. Pasal apa saya pilih baca hadis ni pula? Hadis ni pergi jadi lagu tu. Tadi tentang sedekah. Kerana sahabat Nabi sebut saja kata benda akhirat yang paling bagus, surga, dia terus buat. Kita dah duduk bagi tahu dah kelebihan sedekah ni. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu duit dah. Kita kena buat selalu. Kena Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu di dalam melakukan kebaikan. Tuan-tuan, tumpang kita sehat ni, buatlah kebaikan. Selain daripada kita solat tak berhenti, selain daripada kita baca Al-Quran tak berhenti, selain daripada kita zikir tak berhenti, sedekah kita kena buat juga. Kenapa dia? Manusia apabila waktu dia sehat, dia sayang dengan harta dia. Waktu dia sakit, baru dia teringat takut tak dan kita nak buat kebaikan. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata apa dia? Sedekah tadi sama-sama nilai RM1, tetapi pahala dia tidak sama. Macamlah kita semayang tadi, tuan-tuan. Semayang tadi sama-sama 3 rakaat, pahala tak sama. Kenapa tak sama? Ada orang dia rakaat pertama nak naik rakaat yang kedua, semua dia takbir, angkat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Daripada takbiratul ihram nak rokok dia takbir, kan? Ada tempat yang boleh angkat tangan, ada yang tak boleh angkat tangan. Semayang bagi elok-elok, semayang bagi cermat-cermat, jangan kalang kabut. Baca bagi elok-elok, tuan-tuan, baca bagi elok, daripada bismillah sampai alhamdulillah ya rabbil alamin. Bismillah saja, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok bismillah pun ada sedekah, ada bab sedekah. Baca bagi betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang betul. Bismillah saja. Ini bukan saya nak mengajar tajwid kat sini. Bismillah yang selalu kita baca, kita tak perasan benda tu salah dari segi makna. Tuan-tuan cuba dengar saya baca bismillah yang selalu orang awam baca. Kita di sini okeylah, kan? Bismillah bacaan yang salah, tapi kebanyakan orang duk baca. Baru nak sebut bismillah dia tembak dah dia. Nak azan dulu kan? Azan dulu, lepas tu kita sambung.
Baik, itu semua sekali lagi. Lepas tu dalam 10 minit lagi kita solat Isyak. Bismillah yang selalu orang awam baca, dia kurang ambil perhatian tentang makna. Bacaan yang salah. Saya sebut bacaan yang salah. Dan kebanyakan kadang-kadang kita dengar dia baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang salah. Mana tak tahu salah. Nampak macam betul ya. Sekali lagi saya ulang, bacaan yang salah. Apa ni? Zakid, nak minta ni boleh tak? Sikit sat ya untuk bismillah saja. Kalau cakap saja tak tunjuk, tak nampak. Saya sebut lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang salah. Sekali lagi tuan-tuan, bacaan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah. Yang betul, cuba tuan-tuan tengok tang mana yang betul, tang mana yang selek, tak mana. Bacaan yang betul pula. Sekejap, lagi saya tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bacaan yang betul. Tuan-tuan boleh tangkap kat mana betul, kat mana yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi macam tu? Kalau tuan-tuan ada telefon, tengok baris dia pergi ke mana. Tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yes. Kita baik. Salah dari segi bacaan gitu, makna dia salah tak? Mai kita pasang makna pula. Boleh tak ambil masa sikit lagi nak? Boleh sampai? Macam nak ngaji tajwid pula malam. Tak. Kita nak pasang makna. Yang ni pun kena belajar ni. Kita tengok dia baris dia. Ni rumah dia yang selalu kita salah di sini. Tengok betul. Ni ha ni. Itu buku pun pendek, kecil. Rumah ni dengan rumah ni sama. Cuma macam ni kita baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mati kan? Rah, nampak tak? Tak nampak, alamat dia tak tahu lah. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Ni rah kan? Rah. Betul kan? Tapi kalau baca rah, tak betul ya?
Tapi yang salah tadi macam saya sebut tadi ya. Kebanyakan orang awam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia diambil pun dia rah juga. Tak boleh kan Ustaz? Baca rah juga yang ni. Mari kita pasal makna. Bukan maksud lah. Maksud lain makna. Satu blok. Yang di satu blok. Yang di satu blok. Maksud dia macam mana? Pasal maksud kita pasal makna. Bismillah, dengan nama Allah. Yang tu kita tahu lah. Yang tu dengan nama Allah. Dan nun. Nama Allah. Dengan nama Allah. Tuan-tuan ni Allah kan? Yang ni Tuhan tak tuan? Alif lam lam ha. Tuhan tak ni? Kita nak tanya yang ni dulu. Tuhan tak yang ni? Tuhan. Betul kan? Yang ni bukan Tuhan. Yang ni nama dia. Dia kata Tuhan yang ni, Tuhan yang dekat situ. Ni nama ni, nama dia. Habis Tuhan yang mana gitu? Tuhan zat wajibul wujud. Jadi kan, kalau kita mengaji dulu, ingat boleh kita ni. Yang ni berkata Tuhan dia ni. Yang ni nama dia. Nama siapa? Nama Tuhan kita. Jem kata yang Tuhan dia. Nama dia, bukan Tuhan lagi. Tuhan tu yang mana satu? Tuhan tu zat wajibul wujud. Zat yang wajib kena ada. Zat macam mana? Nak takrif Tuhan. Betul tak? Tuhan, Tuhan. Kita ada Tuhan tak? Tuhan ada? Ada. Apa duit? Nanti ambil bayi sini kat sana. Tuhan, apa maksud Tuhan? Tahu tak? Apa maksud Tuhan? Apa makna Tuhan? Sifat 20. Sifat 20. Jawab ni tak apa? Tak kenal tak apa? Bukan kita nak malu. Kita nak mengaji. Kita je kan? Nah, Tuhan tu, kalau orang tanya kita, Tuhan tu benda apa? Haji kita sifat 20 boleh belah betul. Tuhan maksud dia pada makna dia tumpuan. Ta mim pa waw alif nun, tumpuan. Kenapa Tuhan ni maksud dia tumpuan? Semua makhluk bertumpu dia baru dia jadi Tuhan. Ataupun tumpang. Nak jadi Tuhan, nak kata jadi Tuhan, mesti dia semua makhluk kena bertumpang ke dia, semua makhluk kena bertumpang ke dia, bertumpu pada dia. Ikan bertumpu pada dia, semua makhluk dia bertumpu pada dia, baru dia Tuhan. Tu Tuhan. Pandai sebut ya Tuhan. Orang kafir dia Tuhan. Betul kan? Boleh tak tumpu pada dia, pada Tuhan dia? Tak boleh. Nyawa, benda, kerah, kayu, batu, Tuhan dia. Bukan Tuhan. Pasal kita nak tumpu pada dia tak boleh. Tapi puak-puak ni duk minta kat tu, dia kata Tuhan ni Tuhan aku. Minta, dia bukan boleh bagi apa. Terkeluar daripada Tuhan ni tumpuan. Semua makhluk duk tumpu pada dia. Semua makhluk duk tumpang pada dia. Tu baru Tuhan. Jauh, tapi sini tak sampai lagi. Tu kita mengaji dulu bismillah di 3 bulan kita urai. Okey, bismillah baca betul-betul. Bis macam kita duk panggil bas. Bas. Tapi ni bagi bawah bismillah dengan nama Allah. Sebab tu dia tulis nama sini bukan Tuhan lagi. Bismillah dengan nama Allah. Yang ni bukan Tuhan, ni nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita kan banyak. Dengan nama Tuhan kita ni banyak. Ada 99 kan Ustaz? Lebih daripada tu. Lebih daripada 99. Itulah Tuhan. Bismillah dengan nama Allah. Allah mana? Ar-Rahman. Nama Tuhan juga. Betul kan? Apa maksud ni? Makna dia Tuhan. Tadi dengan nama Tuhan. Tuhan. Tawahan Tuhan yang Maha Pemurah. Kami mengaji pondok takbuh pemurah ni, pemboros. Macam kita duk belajar borat semua. Ni sebab itulah dia rumah ni, yang ni ra, ha ni kena mati. Ha mati kita baca rah. Kenapa rah? Kerana yang ni ayat dia umum. Bismillah dengan nama Allah. Allah mana? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemurah. Pemurah macam mana? Oh, pemurahnya Tuhan kita ni kepada orang syirik dia pun dia bagi makan.
Nasi siapa punya? Ikan dalam laut siapa punya? Tuhan punya. Sayur tumbuh-tumbuhan siapa punya? Kami kata siapa punya? Allah yang punya. Kalau Tuhan tidak Maha Pemurah, orang yang syirik kepada Allah, jangan harap Allah nak izin setitik air pun Allah tidak akan izin masuk ke mulut dia. Pasal dia syirik kepada Allah. Tapi Allah ni dia sifat Maha Pemurah. Pemurah ni umum. Orang kafir dia bagi makan, orang Islam dia bagi makan umum. Baca dia rah, umum. Dia ni umum. Semua pemurah yang Tuhan kita ni semua dia bagi. Orang syirik pun dia bagi. Pasal apa jadi macam tu? Kepada orang kafir sebab berhala pun Allah bagi, sedangkan rezeki itu siapa punya? Allah punya. Air siapa punya? Allah punya. Ikan dalam laut siapa punya? Allah punya. Walaupun manusia itu syirik kepada dia, Allah bagi apa? Bagi makan juga, izin juga masuk makanan tu dalam mulut orang kafir sampai perut buncit. Kenapa jadi macam tu? Kerana dunia ini tidak ada nilai. Lepas tu saya kata dunia ni bukan hak kita. Kerana dunia ni tidak ada nilai. Tuan-tuan, kalaulah dunia ni ada nilai, jangan mimpi orang kafir akan masuk sebiji nasi takkan masuk ke mulut dia. Pasal dunia ni tidak ada nilai. Macam tidak ada harga. Macam kita lah, rupa kita tu benda yang kita nak buat, kita lagi. Siapa nak ambil benda aku tak mau. Cuma benda yang paling nilai kita nak lagi tak? Lagi. Okey, baca dia. Sebab tu dia umum. Kena baca rah. Yang ni tu mana pula? Ar-Rahim. Nama Tuhan juga. Bukan Tuhan ni, nama dia saja. Allah nama dia. Rahman nama dia. Ar-Rahim nama dia. Lepas tu tak boleh letak nama anak Rahim, tak boleh. Ada orang letak nama anak, nama anak apa? Rahim, tak boleh. Dia mesti Abdul Rahim. Ini nama Tuhan, tak boleh letak pada kita. Macam Abdullah ni, tak boleh letak nama Allah, Abdullah. Yang ni tu tak boleh letak nama Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Oh boleh. Benda yang berkaitan dengan Allah tak boleh letak pada manusia. Macam hasad, dengki, bangga diri, itu sifat Allah. Mana boleh letak kat kita kan? Harap, dengki, takbur. Allah saja yang ada sifat tu. Tak boleh kita ambil. Takbur tu Allah dia bersifat tu, tak apa. Hak dia tu. Nabi letak pada kita tak boleh. Sebab tu Tuhan kata, akulah yang maha kaya, akulah yang maha berkuasa, akulah aku semua. Kita boleh dan Nabi sifat takbur tak boleh. Sama macam nama ni. Baik, yang Ar-Rahim ni tuan-tuan tengok dia punya rumah, dia angka dia sama semua. Kan? Alif lam ra. Yang ni alif lam ra. Yang ni khusus. Bacaan dia khusus. Lepas tu kena baca Nir Rahim. Tak boleh Nir Rahim. Kalau Nir Rahim juga macam mana Ustaz? Dia jadi umum juga. Baik, makna dia macam mana ni? Nir Rahim, Ar-Rahim, Tuhan juga. Tuhan yang Maha Pengasih atau penyayang, boleh juga lah. Kan? Ni makna dia. Makna ni khusus. Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Khusus macam mana? Oh, kepada orang yang beriman saja. No lagi kepada orang kafir. Kalau baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia jadi umum. Orang kafir pun Tuhan kasih. Jadi macam ni. Orang kafir pun Tuhan bagi makan, bagi minum. Orang Islam pun bagi makan, bagi minum. Yang ni pun baca pun jadi umum juga. Ni saya pasal makna, bukan tajwid kan? Tajwid kena mengenai dengan ustazah. Ni kita nak pasal makna. Lepas tu saya kata maksud dengan makna. Baca betul-betul. Dan benda ni dalam surah kalau tak baca bismillah sah tak sembahyang kita? Tak sah kan? Dia termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ada 2 kali tuan-tuan dalam surah Al-Fatihah. Ini benda macam ni. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, cuba tuan-tuan perasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. 2 kali. Allah sebut. Dah baca begini dah lah. Kan? Oh, simpan dalam belajar agak kan. Kalau tidak terus benda tu lah. Jangan dia baca. Kerana ni dia khusus pada orang yang dia kasih. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Kasih macam mana? Kasih orang duduk dalam majlis ilmu, kasih orang yang banyak sedekah.
Tentu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa. Kenapa jadi macam tu? Kerana di akhirat nanti puak-puak yang dapat rezeki ini walaupun dia sebuah berhala, dia Ar-Rahman ni dia dapat juga rezeki. Di akhirat nanti apabila dia nak kena azab orang kafir, dia klaim kepada Allah, kepada Tuhan, bukankah engkau ni Tuhan yang Maha Pengasih? Kenapa nak azab kami? Bukankah Tuhan yang Maha Pemberah? Dulu atas dunia kami tak sujud pada pun kamu bagi rezeki pada kami. Hari ini kamu nak asingkan kami. Orang yang Islam kau kasih, orang yang tidak Islam kau tidak kasih. Nak bakar kami dalam neraka. Bukankah Tuhan engkau ni Tuhan yang Maha Pengasih? Engkau Tuhan yang Maha Penyayang? Tak, yang ini khusus pada orang yang Islam saja. Ustaz, katanya tadi Ustaz kata kesilapan ini ialah kerana ada satu dengan ha tu. Alif. Yang wujud Rahman kan. Ni baca dia ni ha ni mati. Yang ni ha hidup. Yang ha tu kelazimannya tadi Ustaz sebut bila orang membaca Ar-Rahman, yang wujud Ar-Rahim. Ar-Rahim bukan Rah. Ada yang tersasul kerana ada sabdu Ustaz tadi. Jadi kalau tersasul itu maksudnya apa Ustaz? Kalau tidak sengaja, kalau dia tahu dia baca juga, dia jahil dengan sebab apa? Dia pikir situ pekok pula. Jadi sabdu itu membawa masuk yang lain. Di sini ha ni kita kena bagi hidup. Ha ni bagi bawah lah, bagi bawah. Yang ni ha dia mati. Betul. Soalan bahawa ialah jika sabdu itu adakah menentukan maksud? Kalau yang last kali itu Rahim, adakah dia menentukan maksud? Menukar makna. Maksud lain, makna lain. Makna macam mana? Khusus. Lepas tu saya kata tadi, maksud lain, makna lain. Yang tajwid lain. Tajwid salah dalam bidang tajwid lah. Kita nak pasang sini makna. Tapi dalam dari segi hukumnya sah atau tidak? Sah semayang. Semayang. Cuma dia kata, betul saya kata tadi, sama ke tak sama? Kita sembahyang ni macam-macam tak sama. Sama-sama 4 rakaat, sama-sama 3 rakaat, nilai. Baik, kalau dia tak mengaji, dia jahil dengan sebab apa? Pasal tak mengaji, nilai dia situ juga. Balik pada pekah, dia kata tetap sah. Okey, soalan kedua Ustaz. Berbalik kepada ha yang hujung pula. Ha ni, rahim ni. Ha yang hujung pula. Ada yang tertukar ha menjadi ha. Kadang-kadang terlajak menjadi kha. Kan? Bertukar makna. Sah atau tidak? Baik. Dia dalam bacaan dia ada kesalahan lahan khafi, lahan ijadi. Okey kan, kalau kita mengaji dulu lah, kalau ingat tadi kan, kesalahan dalam sembahyang ni dia balik pada hukum fiqh. Okey. Dia panggil kesalahan menukar huruf. Tadi ha dia terkini ha. Ha siapa itu kan? Betul je kan soalan itu. Salah kata salah? Salah. Lepas tu dia panggil kesalahan besar. Dan khafi. Kesalahan besar tak boleh ya? Dan jadi. Dan jadi yang asalnya ha tadi. Ha pula tadi ha pula tu kan? Tak boleh yang tu. Kalau bab-bab idgham, dengung korang tepat sikit, yang tu dia pergi tak apa, dia maaf pada besar. Nilai pun pahala dia tak sama sembahyang tadi. Orang yang boleh, kalau dia sebut ha betul, yang ni macam ha sikit, sah sembahyang kata ulama dia. Kan? Kalau salah kesalahan kecil, cuma tak bunyi disebab apa? Mungkin dia belajar lah banyak kali pun, ha boleh dah, ha tu. Mungkin dulu bila kuat sangat kot, dah ha tu tak pernah. Ha balik makan tu Ustaz kita balik makan cili padi ni pergi betul ke tak boleh makan cili padi bodoh punya ha juga dimaafkan pada syarat jangan berhenti belajar walaupun salah tu salah besar tu kan dia kan mengaji tak boleh juga dimaafkan pada syarat pada kita ni pasal tak mahu mengaji kalau mengaji boleh kalau tak mahu mengaji je boleh dah nak lewat dulu puati tak nak buat aja. Saya point. Boleh tak baca begini betul? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kita belajar. Ada lagi. Kadang-kadang dalam solat Fatihah, Ustaz ada sebut Fatihah. Dan baca betul-betul.
baca laju sangat sehingga kadang-kadang Fatihah itu pun terpaksa laju. Kan? Itu dari segi hukumnya macam mana Ustaz? Dia laju tak kisah, bagi betul yang salah. Maka bila laju tu Tak betul ya? berbaliklah kepada Imam kena tengah jawab yang ni jangan tanya ustaz pasal imam dia laju sangat sampai makmum tak boleh tak dan nak baca. Imam pun agak-agak lah jangan laju sangat. Boleh dah imam dah. Jangan laju sangat. Ada kita ni umur dah panjang. Baca mana boleh laju. Baca slow sangat pun jangan juga. Pasal ada anak muda pula. Itu imam ni slow. Duk lari 20 macam ni. Pergi sembahyang masjid lain, lari, jemaah makin lari. Dia pertengahan, ausituha, duk pertengahan. Dan buka yang ni ke apa? Jadi boleh haji lah. Jadi yang tu kena tanggungjawab imam lah. Jangan cepat sangat Pak Haji tak dan baca. Nanti dia bunyi ha semua tak kacau. Denah je lah. Itu kita tengoklah. Kalau kita tu imam ni laju sangat, dia kaedah dia macam ni. Kalau tu imam tu laju sangat sembahyang, kita ni memang slow. Tu imam bawa 16 pun kita kira 70 ya. Tak boleh pergi dah. Kan? Jenis baca Fatihah jadi slow. Masa tu imam baca Fatihah, kita kena baca dah Fatihah. Jangan tunggu tu imam baca surah. Walaupun dia ada hadis kata tu imam baca surah baru kita tu imam habis baca Fatihah, tu imam baca surah baru kita baca Fatihah makmum dia. Tapi kalau tunggu tu imam baca Fatihah habis, tu imam baca surah pula qul huwallah. Sudah. Kita jenis baca slow macam mana? Maka dalam kitab-kitab fiqh dia kata apa dia? Kita boleh baca pelan-pelan. Jangan ganggu imam sudah. Pasal kita takut sekali lagi orang dah sujud rokok dah kita Fatihah tak habis lagi. Kita jenis slow semua. Ambil daripada tu imam baca Fatihah, kita dah mula baca Fatihah. Sedangkan walaupun ada hadis melarang. Betul kan? Ada hadis melarang jangan baca sama-sama dengan imam. Tapi kalau kita sampai nak batal sembahyang, nak tertinggal sampai 3 rukuk tertinggal, jenis slow ni semua. Memang tak boleh nak laju. Baca sekali. Dimaafkan pada cara. Cuba tengok dalam kitab Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dia boleh banyak macam bukan susah janji kita. Lazimnya dia berlaku rakaat ketiga keempat Ustaz sebab dia bangun dulu. Kan? Dia dah habis Fatihah. Kita yang satu itu perlahan dulu. Itu masalah. Kita kena jaga diri sendirilah ikut macam mana yang tu. Jadi bacaan tetap dia kena jaga. Kena dia rukun. Baca Fatihah dia kena rukun. Salah sikit-sikit dia maaf pada syarak. Macam kita tak boleh nak dengar panjang pendek, dia maaf pada syarak. Kita tak boleh nak bagi panjang macam waladhdallin 6 ke 4 ke 3 ni kamu ngaji 2 kan. Ulama fiqh kata apa dia? Dimaaf tapi nak 6 tu number 1. Kan? Batu saya kata, tuan-tuan tak payah banyaklah bagi salam saja. Macam-macam tuan-tuan orang bagi salam. Kan kita innaka hamidul majid. Betul bagi salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul kan? Salam yang sebenarnya macam mana? Itu pun kita nak kena mengaji. Tuan-tuan, salam yang betul ni pun. Tengok ni, salam yang betul. Itu dari segi sebutan lah. Sebutan aslah kan. Dia sebenarnya macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi baru berpusing sebelah kanan. Dengar ni hak cara ni hak merkah tinggi. Bukan kata sah dengan tak sah ni. Hak merkah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mata tengok ke bau kita. Bau ni, tengok bau. Sekira pipi kita nampak orang belakang. Okey. Habis dah bagi salam pada kanan, duduk di tengah balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Kita ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Straight. Yang nilai merkah tinggi macam mana? Macam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hak teruk lagi, hak hangguk pada tentang pernah tengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi kono salam hangguk. Ini kono hangguk. Hangguk. Batal dah sebenarnya, bukan batal. Kita nak cerita merkah dia tu, kita pahala dia tak sama dah.
baru bagi salam. Belum kira takbir, belum kira rokok. Rokok betul-betul tengok rokok. Ada orang rokok tengok ibu kaki. Betul kan? Manggung semua tak percaya aku. Kan? Tengok ibu kaki rokok. Tapi panjang saya macam mana ni? Kan? Rokok anda rokok ni kan? Allahu Akbar. Jadi kena jalan, letak di situ. Bukan kata begitu batas juga, bukan cerita batal ataupun tak batal. Berkah tinggi, nilai tinggi ni kita di sisi Allah sembahyang kita ni. Allahu Akbar. Jadi kita kena lebih jalan. Tengok tempat sujud, jangan tengok ibu kaki. Ada orang tengok ibu kaki, Ustaz. Kalau tengok ibu kaki macam mana? Sembahyang tadi tak khusyuk, nilai kurang. Pasal dia tengok ibu kaki, Allah, kuku panjang tak betul ni. Betul tak? Hak lebih teruk apa? Dia tengok ibu kaki orang sebelah. Mak ai besarnya ibu kaki. Hak tu lagi teruk. Betul orang nak kata sembahyang ni, nak kena ada cara dia. Jangan tengok ibu kaki, tengok tempat sujud. Nak takbir kena jalan. Nak takbir kena rapat jari. Nak rokok jari kena jalan. Nak sujud tangan kita macam mana kita takbir tadi kena rapat jari. Semua untuk dikira dicatat. Jadi kalau cerita secara detail tidak macam mana jenuh ni masa tak cukup dah. Hei. Bukan macam bukan. Tengok ceramah subuh berapa ni? Minta maaf lah lebih 10 minit tadi cakap kita pukul 9. Wallahu alam, yang baik itu daripada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Makin kita belajar tuan-tuan, makin kita akan jumpa benda yang kita tak pernah dengar. Kan? Itulah ilmu Allah. Dia banyak. Kalau bab sembahyang ni banyak. Setengah orang pergi mengaji bab solat, dia tak mahu Allah bab solat. Saya mengajar di masjid saya ni, anak-anak murid saya ada dalam ni, dia mai malam ni mengikut tempat mana saya mengajar, semua dia ikut. Muslimat pun ada anak murid saya, mari. Laki-laki pun ada anak-anak murid saya kenal semua. Tuan-tuan, bab wuduk saja celaru kita hari ni. Bab wuduk ni tuan-tuan, kita syarat sah wuduk. Panjang dah saya dah tambah. Tadi ingat nak siap dah tadi. Tambah bab wuduk ni tuan-tuan. Ambil wuduk ni tak tahu berapa puluh tahun dah. Tapi sah ke tak sah tu tak tahu lagi. Sah lah Ustaz, pasal aku ambil cukup semua sempurna ni. Syarat sah wuduk, rukun wuduk, syarat sah wuduk tak sama. Antara syarat sah wuduknya kena mengetahui yang mana satu anggota basuh yang sunat, yang wajib. Haji, ambil semayang dulu. Ambil semayang tadi, basuh mula-mula buat apa? Basuh tangan. Okey? Basuh. Wajib ke sunat? Wajib. Jam. Syarat sah wuduk itu kena mengetahui yang mana satu sunat, yang mana satu fardu. Walaupun ambil dengan sempurna, basuh bukan main lagi elok 3 kali bismillah, tapi dia tak tahu yang mana satu wajib, yang mana satu wuduk, anggota wuduk dia tak tahu satu sunat, tak tahu satu wajib, tak sah. Walaupun ambil dengan sempurna, syarat dia terkeluar. Syarat dia kena mengetahui basuh tangan, haji, wajib ke sunat? Sunat. Berkomo-komo sampai ke hidung, sunat ke wajib? Sunat. Basuh muka, wajib ke sunat? Wajib. Hai, basuh tangan bukan sunat, bukan wajib. Hak wajib, hak sampai ke siku sana, hak tu hak wajib. Dia salah faham. Pasal apa? Tak main mengaji. Semayang 10 tahun dah. Nak kira macam mana tu dengan Allah? Yang inilah yang Imam Al-Ghazali sebut, siapa-siapa yang beribadat tanpa ilmu bukan ibadat namanya. Pasal kita ada syarat semayang, rukun semayang, syarat semayang dan fardu semayang. Rukun dengan syarat tak sama. Macam itulah wudu. Macam itulah nak kahwin. Nak kahwin ada rukun, ada syarat. Syarat apa? Nak kahwin kena ada, kena jadi Islam tu. Wali rukun. Tak sama, syarat dengan rukun tak sama. Tuan yang mendengarkan beliau, betul, wallahu alam ni betul-betul sudah dah ni. Pasal lama dah, pasal 2 kali wallahu alam tak habis-habis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula
Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sikit lagi ya Allah, supaya sempat kami belajar ilmu fardu'ain yang Kau tuntut ke atas kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak. Ya Allah, dosa mata kami melihat perkara yang haram banyak ya Allah. Ampunkanlah dosa mata kami. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa mata kami akan dibakar dengan api neraka di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa tangan kami yang memegang perkara yang maksiat ya Allah. Ampunkanlah dosa kaki kami yang pernah kami berjalan pada tempat maksiat masa ketika dulu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa mulut kami yang bercakap, yang meminum, yang memakan benda yang haram, yang kami tidak sedar ya Allah, kami jahil ketika itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak ampun dosa kami, susahlah kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk terus kami beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk kami bangun solat malam, solat sunat taubat ya Allah. Kami banyak dosa, kami mengaku ya Allah, kami mengaku kami banyak dosa padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak buat kesilapan padamu ya Allah. Ketika itu kami jahil ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bimbang, kami mati dalam keadaan kami bawa balik dosa padamu ya Allah. Sebelum Engkau ambil nyawa kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami, jangan tinggal walaupun sebesar zarah ya Allah. Kami takut ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk kami terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat tanpa henti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami pula ya Allah, kepada family kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang berilmu agama, jadikanlah mereka orang yang solat ya Allah. Kami tidak mampu mengajar mereka, kami jahil, kami tidak mampu mengajak mereka solat, kami lemah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapi kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha berkuasa untuk mengubah qalbu-qalbu yang keras itu menjadi lembut ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhirat nanti Engkau hisab amalan kami ya Allah, dan ketika itu Engkau beri buku catatan pada kami ya Allah. Suruh kami melihat buku catatan itu ya Allah, tapi Engkau jangan beri buku catatan itu dengan tangan kiri ya Allah. Janganlah Engkau beri buku catatan amalan kami di akhirat nanti dengan tangan kiri ya Allah, yang menyebabkan kami terhumban ke dalam neraka ya Allah. Ya Allah, berilah buku catatan amalan kami di akhirat nanti dengan tangan kanan ya Allah. Bersaksi kalau tangan kami pernah berwuduk menyembah-Mu di dalam dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu lagi permintaan kami pada malam ini ya Allah. Kami yakin Engkau mendengar ya Allah, kami yakin Engkau melihat ya Allah. Di akhirat nanti ketika Engkau himpun manusia di padang mahsyar ya Allah, Engkau bentang titi siratul mustaqim antara mahsyar dengan surga, dan di bawahnya ada neraka ya Allah. Ketika itu Engkau suruh kami melintas semuanya di atas titi itu ya Allah. Jangan Engkau gelincirkan kaki kami ketika itu ya Allah. Jangan Engkau gelincirkan kaki kami ya Allah, seperti mana Engkau gelincir kaki-kaki munafik ketika itu ya Allah. Ya Allah, seperti mana Engkau gelincirkan kaki-kaki orang yang kufur ketika itu ya Allah. Tapi jangan Engkau gelincir kaki kami ketika kami melintas titi sirat ya Allah, kerana kaki kami pernah berwuduk, mengambil wuduk menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, biarlah kami melintas sampai ke surga-Mu di sana ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, yang miskin, yang hina ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami sudah meninggal dunia, tempatkanlah roh mereka di kalangan orang yang soleh, orang yang beriman ya Allah. Sekiranya ibu bapa kami masih hidup, panjangkanlah umur mereka, berilah kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan permintaan kami ini, kemuliaan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.